Matius 3. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis tiba di padang gurun di Yudea dan mula memberitakan hal ini. Bertaubatlah daripada dosa kamu, Katanya, kerana tidak lama lagi Allah akan memerintah. Yohaneslah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika dia berkata, Seorang berseru di padang gurun, sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. pakaian Yohanes dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Orang dari Yerusalem, seluruh negeri Yudea dan seluruh kawasan di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosa. Lalu Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan Saduki datang kepadanya untuk dibaptis. Apabila Yohanes melihat mereka, dia berkata, Hai kamu orang jahat, siapakah yang memberitahu kamu bahawa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang? Lakukanlah perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Jangan sangka kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman dengan berkata, Abraham nenek moyang kami. Ketahuilah, Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan untuk Abraham. Kapak sudah tersedia untuk menebang pokok hingga ke akarnya. Tiap-tiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air untuk mengatakan bahawa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Tetapi dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Dia lebih besar daripada aku, sehingga menjinjing kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang niru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di dalam celapang, tetapi dia akan membakar sekam di dalam api yang tidak dapat padam. pada masa itu, Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke sungai Yordan. Di situ dia menemui Yohanes dan minta supaya dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes cuba menolak permintaan itu. Dia berkata, Sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Tuhan, tetapi Tuhan pula yang datang kepada saya. Tetapi Yesus menjawab, Untuk sekarang ini, biarlah demikian. Kerana dengan jalan ini, kita akan melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah. Yohanes pun bersetuju. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus nampak Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah berfirman, Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku. Matius 4. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun supaya dicubai oleh iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus lapar. Lalu iblis datang dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, beritahulah batu-batu ini menjadi roti.
Yesus menjawab, Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu, lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, Jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah, kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantu pada batu. Yesus menjawab, Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, janganlah cubai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, Semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus menjawab, Pergilah hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia saja. Kemudian iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang menolong dia. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenjarakan, dia pun pergi ke Galilea. Dia tidak menetap di Nazaret, tetapi tinggal di Kapernaum, sebuah kota di tepi tasik Galilea di kawasan Zebulon dan Naftali. Hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali yang menghala ke tasik di seberang sungai Yordan, Galilea, negeri orang bukan Yahudi. Bangsa yang hidup dalam kegelapan akan nampak cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang hidup di negeri yang dibayangi maut, cahaya itu akan bersinar. Sejak itu, Yesus mula mengisytiharkan perkabarannya. Bertaubatlah daripada dosa kamu, kerana tidak lama lagi Allah akan memerintah. Sementara Yesus berjalan di tepi tasik Galilea, dia nampak dua orang nelayan, Simon yang juga disebut Petrus dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menjala ikan di tasik. Yesus berkata kepada mereka, Ikutlah aku akan mengajar kamu menjala orang supaya menjadi pengikutku. Dengan segera, adik-beradik itu meninggalkan jala mereka lalu mengikut Yesus. Yesus meneruskan perjalanan, lalu nampak dua orang adik-beradik yang lain, iaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka di dalam perahu bersama-sama bapa mereka dan sedang mengemaskan jala. Yesus memanggil mereka. Dengan segera mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus menjelajah seluruh negeri Galilea. Dia mengajar di rumah ibadat,
dan mengkabarkan berita baik bahawa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit yang menderita berbagai-bagai penyakit. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh negeri Syria, sehingga mereka yang menderita berbagai-bagai penyakit dan kesusahan dibawa kepadanya. Lalu Yesus menyembuhkan semua orang yang dirasuk roh jahat, yang sakit gila babi dan yang lumpuh. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Orang yang mengikut Yesus banyak sekali. Mereka dari Galilea, dari 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari negeri di seberang Yordan.